bin Amir, Ketua Seksyen Penyelidikan dan Pembangunan Industri Balas Seni Negara. Dah bekerja di sini sejak tahun 1997 dan kini saya lead untuk Seksyen Penyelidikan dan Pembangunan Industri. Okey, mural kesedaran COVID-19 adalah program khas di bawah NADMA. NADMA iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara dengan kerjasama MOTEK melalui Balas Seni Negara untuk menghasilkan beberapa mural di seluruh negara sebagai salah satu kempen kesedaran kepada rakyat melalui lukisan mural. Kita telah mengadakan bincangan dan menyiapkan 6 lukisan mural di 6 zon, iaitu Kelantan, di Kota Baru, Perak, di Ipoh, Putatan di Sabah, Sarawak, Kuching, Johor Bahru dan juga apa satu lagi? Kuala Lumpur di Institut Jantung Negara, dan melibatkan lebih kurang 13 pelukis mural ya. Projek mural ni salah satu adalah berpunca daripada bila berlakunya kes pemadaman mural khas COVID itu untuk frontliners di Shah Alam, dan melihat bagaimana impaknya terlalu kuat kepada negara. Seterusnya kami mengadakan ini sebagai salah satu kempen yang agak berbeza daripada kempen biasa selain TV, media-media sosial, media digital. Dan mural ni adalah satu karya seni yang agak unik lah, di mana rakyat melihat satu perbezaan, dan pada masa sama kita adalah selain mendidik melalui mural tentang kesedaran bahayanya COVID ni, adalah satu lebih kurang macam iklan kepada rakyat dengan penampilan yang agak berbeza. Dan di sini juga kita memperkenalkan local hero, local hero di mana selain daripada di bidang lukisan biasa, pelukis ni menyumbang sesuatu kepada kesedaran COVID ini, terutamanya untuk appreciate frontliners. Itu pentingnya kenapa kita mengadakan benda ni. Mural ni agak berbeza daripada segi persembahan, di mana dalam kategori street art ni dia diletak di tepi-tepi jalan utama, ada bangunan-bangunan penting, dan juga dia lebih menarik perhatian sebab impact dengan saiz yang besar dan juga skill yang pelukis hadirkan di dalam karya mereka itu akan menarik lebih perhatian. Dan dia adalah satu orang panggil sebagai tempat yang sangat mesra kepada Instagram punya lovers ni, di mana dia orang akan share benda ni dan dia punya capaian lebih luas berbanding dengan medium lain. Jadi mural ni dia lebih mesra kepada pengguna-pengguna media sosial. Okey, kalau dulu bila kita lihat mural ni salah satu kategori dalam street art, dia termasuk juga graffiti, dia adalah kategori street art. Masyarakat biasa menganggap dia adalah satu vandalism sebenarnya. Selepas tu bila diangkat, dia menjadi satu karya seni yang agak unik dan menarik lebih perhatian dan lebih sampai kepada masyarakat biasa dengan melihat mural ni dibanding dengan karya-karya seni di dalam galeri. Jadi impact sosial kepada benda ni dia lebih sampai kepada masyarakat biasa sebab dia sangat mesra. Sebab street art ni menyampaikan agenda sebenarnya. Dia menyampaikan agenda, jadi bila nak sampaikan agenda ataupun sesuatu isu, dia kena membuat karya itu lebih mesra masyarakat biasa. Jadi dengan mural, benda tu lebih sampai berbanding karya biasa lah. Kalau karya-karya biasa yang kita pamer dalam galeri, dia berbeza tu. Sebab pelukis mural atau graffiti akan memikirkan
macam mana masyarakat nak menilai karya ada orang. Jadi karya ada orang terbentuk dengan imej yang lebih mesra masyarakat dan senang difahami. Melalui projek ni, kita melihat macam mana banyak agensi yang terlibat sebenarnya bila kita mengadakan mural ni di tempat-tempat awam. Dia melibatkan PBT, penguasa tempatan, dia melibatkan permis, owner bangunan, dan itu adalah bila kita dapat mengadakan program ni, kita nampak memang mendapat sambutan lah dengan bantuan-bantuan yang diberikan, dengan persetujuan mendapatkan lokasi itu semua. Bagi kita mungkin agak susah, tapi bila perkara ni dah dilaksanakan, sebenarnya orang lebih faham dan lebih memahami lah. Dan insyaAllah lah selepas ni lebih senang lah mendapatkan benda-benda ni, sebab ada bandar yang memerlukan pengesahan ataupun endorsement daripada Datuk Bandar sekalipun ada. Bila dipersetujui, maknanya sambutan dan sokongan kepada PBT dan juga permis, owner permis bangunan, tidak semua di permis kerajaan. Di Ipoh tu sebuah bangunan farmasi, di Kuching itu sebuah college, di Johor Bahru sebuah hospital. Maknanya penerimaan masyarakat daripada situ terbukti penerimaan masyarakat terhadap satu bidang lain yang agak berbeza daripada seni visual biasa itu agak mendapat sambutan. Di kalangan artis, iaitu ikut peribadi lah, sepatutnya artis menerima ni sebagai salah satu cabang seni. Walaupun kita pelukis biasa, pelukis galeri ke apa, kita kena menerima dan menyambut baik. Ada juga golongan pelukis yang fokus kepada bidang ni. Itu adalah satu warna yang cantik dalam seni visual negara lah. Salah satu kenapa program ini buat adalah salah satu cara membantu pelukis-pelukis dengan dia orang dapat sesuatu, dia dapat hiduplah dengan mural ni. Salah satu daripada beberapa program yang balai jalankan untuk membantu pelukis daripada segi, kita tak bagi duit macam biasa, kita bagi projek kan. Jadi salah satu ekonomi. Satu lagi, kita jangan lupa bila sesuatu benda jenis termasuklah lukisan biasa, terutama mural, dia ekosistem dia berkait dengan ekonomi juga tu. Selain ekonomi artis, kita jangan lupa dia ekonomi pembekal spray, pembekal cat. Benda tu semua bergerak. Kontraktor scaffolder ke kontraktor skylift, kita kena melihat detail tersebut, di mana lukisan mural mengaitkan banyak pihak lain, pada masa sama boleh menjana ekonomi sebuah pihak lah. Kat situ nampak, kita jangan melihat satu hala, sebab the whole ecosystem adalah berkait. Daripada segi ekonomi, skylift sebelum ni just buat penggunaan, dia tak fikir pun yang pelukis mural pun menggunakan khidmat dia orang. Sama scaffolder kan. Jadi sebenarnya ekonomi itu boleh dijana dan mempelbagaikan lagi ekonomi tersebut.